Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar. Okay, jadi untuk hari ini kita akan belajar bab 2 iaitu bab pengurusan projek. Okay. Jadi saya minta pelajar buka buku teks, boleh lihat buku teks muka surat 32. Okay. Di mana bab 2 ni, pengurusan projek ni, dia lebih fokus kepada bagaimana untuk kita menyediakan kertas konsep. Kertas konsep maksudnya kertas kerja sebelum kita buat projek. Itu dia. Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita ibas balik masa bab 1 tu, iaitu bab dunia reka bentuk. Kita belajar pasal apa? Kita belajar tentang definisi, definisi reka bentuk, definisi teknologi dan juga definisi reka bentuk dan teknologi. Kita belajar elemen reka bentuk, prinsip reka bentuk, peranan reka bentuk, kriteria reka bentuk yang baik, etika reka bentuk. Itu antara subtopik yang penting dalam bab 1. Jadi untuk bab 2, alright, kamu boleh lihat skrin saya ni. Bab 2 pengurusan projek. Di mana hanya perkara yang pertama sekali yang kita kena tahu ialah mentakrif pengurusan projek reka bentuk. Mentakrif bermaksud apakah definisi pengurusan projek reka bentuk. Pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti yang melibatkan 3 proses. Proses kerja iaitu yang pertama skop kerja, yang kedua tempoh masa dan yang ketiga kos projek. Ingat pengurusan projek mesti ada 3 proses iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Ini dia. Dia mesti ada ni 3 ni. Okey, kita lihat perincian dia. Skop kerja dia terbagi kepada 2 iaitu skop produk. Produk bermaksud ialah barangan di mana melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk. Maksudnya melibatkan produk lah, produk dulu. Manakala skop projek tu ialah melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Skop projek ni maksudnya dia melibatkan tentang bagaimana proses untuk kita hasilkan produk. Itu dia. Tempoh masa. Dalam projek mesti ada tempoh masa. Ini yang sangat penting. Di mana tempoh masa merujuk kepada tempoh yang ditetapkan untuk menyiapkan sesuatu projek. Contohnya kalau kamu jalan, kamu nampak ada satu projek perumahan kan, ataupun kat Labis kan. Sekarang kalau lihat ada projek kereta api laju tu, kamu mesti akan nampak satu papan, di mana papan tu dinyatakan tentang maklumat projek dan juga bila projek itu siap. Itu dia. Seterusnya ialah kos projek, di mana kos projek tu bila kata kos je dia melibatkan peruntukan kewangan. Peruntukan kewangan dalam urusan untuk pembelian bahan, peralatan, sewaan, insurans, upah dalam menyiapkan projek. Jadi ingat definisi projek reka bentuk mesti ada 3 benda, iaitu mesti ada skop kerja, mesti ada tempoh masa dan juga kos projek. Kita lihat dari segi catat aliran pengurusan projek reka bentuk. Yang pertama, dia akan mulakan dengan merancang aktiviti projek. Kalau kita nak buat projek, kita mesti rancang. Dia tak boleh terus buat. Mesti rancang dulu. Bila kita dah rancang, kita dah tahu kita nak buat apa, kita akan sediakan pelan ataupun reka bentuk produk. Dekat sini maksudnya kita akan buat kertas kerja, kertas projek. Dalam kertas projek itu kita akan lukis kita punya plan. Kita dah buat macam mana, kita lukis, buat lakaran produk tu. Kemudian bila dah ada kertas projek, bila dah ada lukisan produk, kita akan tentukan bilangan produk yang akan kita hasilkan. Kemudian kita akan pengawalan pelaksanaan. Masa kita buat produk tu, kita kena kawal bagi mengelakkan pembaziran, dan juga yang terakhir ialah mengawal sila sumber yang terhad. Sumber ni sangat penting lah, terutamanya kalau benda tu terhad, susah nak jumpa, kita kena kawal supaya mengelakkan pembaziran. Seterusnya ialah menjana idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah, di mana sebenarnya ada banyak cara, tapi dalam buku teks tu dia berikan 4, iaitu 4 cara bagaimana kita nak
jana idea reka bentuk boleh dibuat melalui perekaan sendiri ataupun penyesuaian mengikut kehendak reka bentuk pelanggan yang dikomersialkan. Di mana kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat muka surat 33 dan juga muka surat 34. Di mana menjana idea reka bentuk untuk mencegah masalah. Ada 4. Yang pertama sekali, meniru apa saja yang terdapat di persekitaran dan menukarkannya dalam bentuk produk. Kalau contoh dalam buku teks tu diberikan satu sarang burung tempur, di mana dari sarang burung tempur tu ditukarkan konsepnya jadilah buaian. Boleh tengok dalam buku teks muka surat 33. Okey. Kemudian seterusnya, mempelbagaikan fungsi sesuatu produk. Dalam buku teks dia tunjuk tayar. Tayar tu untuk tayar lah untuk menggerakkan kenderaan, tetapi dalam buku teks tayar tu fungsinya untuk menggerakkan kenderaan tu kita boleh ubah je jadi pasu bunga. Itu dia. Okey. Seterusnya menukarkan saiz objek. Menukarkan saiz objek maksudnya kita tukar saiz lah daripada besar ke kecil, kecil ke besar. Sebagai contoh bendera kan. Bendera Malaysia kan besar kan. Tetapi kita tukarkan dia kepada saiz yang kecil, dia boleh diletakkan dalam kenderaan, di luar kenderaan. Itu dia. Dan juga menterbalikkan kedudukan, maksudnya dalam buku teks tu contoh baju hujan, baju hujan dia boleh terbalikkan, kita boleh pilih kita nak jadikan dia apa, baju hujan warna kuning ataupun kat luar tu boleh kita terbalikkan jadi jaket. Itu dia. Okey. Itulah proses bagaimana untuk menjana idea, ada 4. Okay, seterusnya ialah mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Maksudnya bila kita nak laksanakan projek, kita mesti ada 3 benda ni. Yang pertama ialah perancangan. Okey, kita rancang dulu. Kita dah rancang, dah siap semua, kita akan buat penjadualan. Penjadualan ni akan fokus kepada macam mana kita nak buat. Dan juga last sekali ialah pengawalan. Pengawalan ni masa kita buat tu, masa kita hasilkan produk tu, kita kena kawal lah. Itu dia. Kita akan lihat satu persatu. Di mana pasukan projek dia akan buat 3 proses ni. Di mana pasukan projek itu dia terdiri daripada ahli kumpulan di dalam ataupun luar organisasi yang mempunyai kepakaran, pengetahuan dan juga pengalaman yang berkaitan dengan sesuatu projek. Kalau di peringkat sekolah, dia boleh dibentuk ikut kesesuaian projek. Di mana dalam satu pasukan projek ni, dia mesti ada siapa ketua projek dia. Hanya inilah. Pengurus projek ini siapa? Mesti ada ketua. Apa-apa nak buat mesti ada ketua. Okey. Kemudian pengurus projek akan dibantu oleh setiausaha. Setiausaha akan menyediakan kertas konsep, kertas kerja, dan juga pada masa sama dia akan dibantu oleh bendahari. Bendahari akan membuat anggaran perbelanjaan. Okey, kemudian akan dibantu oleh pereka bentuk. Pereka bentuk ni dia akan membuat lakaran lah, lakaran produk yang akan dihasilkan dan juga pembangunan mockup ataupun model. Jadi bila pereka bentuk dia buat lakaran, orang yang akan membangun, yang akan buat mockup tu, yang akan buat model tu, ialah ni lah bahagian pembangunan mockup dan juga model. Itu dia. Okey, ini untuk sekolah lah. Okay, kita akan buat nanti. Okey, seterusnya kita akan merangka perancangan projek. Macam saya cakap tadi, proses. Okey, langkah untuk pengurusan pelaksanaan projek ada 3, iaitu perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. Jadi langkah yang pertama ialah perancangan. Okey, apa yang ada kat perancangan tu? Di mana perancangan projek yang baik dapat memastikan objektif itu tercapai bagi mengelakkan pembaziran sumber dan mencegah gangguan. Di mana siapa yang rancang? Rancang ni ialah pengurus projek lah, dia akan rancang. Di mana dia merupakan penentu utama. Okey, apa produk yang nak dihasilkan? Siapa pelanggannya? Tempoh masa? Kosnya berapa? Kuantitinya berapa banyak? Dan juga kualitinya macam mana? Okey. Kemudian tugas pengurus projek yang kedua ialah penentuan sub utama, iaitu dia akan membuat pembahagian tugas kepada ahli kumpulan. Siapa setiausaha, siapa bendahari, siapa pereka bentuk, siapa pembangunan model, itu dia. Okey. Kemudian pengelolaan aktiviti, di mana pengelolaan aktiviti melibatkan sub utama perlu menyusun sumber dan juga tenaga kerja yang teratur dan mengenal pasti keperluan. Maksudnya aktiviti itu mesti dalam aktiviti itu mesti terancang lah, mesti dirancang. Okey. Dan juga matris organisasi,
atau pasukan iaitu pembentukan pasukan kerja. Macam saya cakap lah, kita buat carta organisasi. Itu dia. Okay, jadi seterusnya bila kita dah buat perancangan, yang kedua ialah apa dia? Iaitu penjadualan lah. Di mana penjadualan ni dia melibatkan kita buat jadual kerja ataupun cartagan. Di mana tujuan penjadualan ni yang pertama ialah untuk mengelakkan kerugian masa dan kos. Kalau kita contoh, kita target projek tu kita buat dalam masa 1 minggu. Tetapi kamu bila buat betul-betul, kamu jadikan 2 minggu. Kan? Jadi kat situ kerugiannya apa? Kerugiannya yang pertama sekali masa. Dah lebih, cadangnya seminggu tapi buat jadi 2 minggu. Jadi dekat situ dah rugi seminggu. Jadi rugi kos lah. Kamu cadang, pekerja tu kamu nak bayar gaji seminggu. Tetapi bila kamu dah buat 2 minggu, kamu dah kena bayar gaji di 2 minggu. Jadi itu merupakan pembaziran kos, belum yang lain-lain lagi. Okay. Seterusnya yang kedua ialah mengelakkan pembaziran dan juga pemborosan. Maksudnya, lagi cepat projek itu siap, lagi pendek masanya, maka kita dapat banyak kurangkan kos lah. Kos bahan, kos upah dan juga lain-lain. Okay. Seterusnya kita boleh mengurus bahan mentah secara sistematik. Okay. Dan juga kita dapat mengawal sumber tenaga pekerja. Itu dia. Itu untuk penjadualan lah. Di mana penjadualan itu disediakan untuk menunjukkan anggaran masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Okay. Baiklah. Blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okay, contohnya minggu 1. Ini aktiviti penjadualan lah. Okay, minggu 1 dia perbincangan konsep. Okay, minggu 2 dia buat lakaran idea. Okay, minggu 3 dia buat idea. Itu maksudnya menunjukkan proses tu belum berakhir lagi di situ. Okay. Ini macam saya cakap tadi. Ini ialah contoh cartagan lah. Cartagan ataupun jadual kerja. Aktivitinya kita senaraikan daripada awal. Kita nak buat daripada awal kita rancang sampailah kita dah siap projek, kita nak buat laporan. Ini minggu. Kita perlukan berapa minggu. Contoh perbincangan konsep sama pelanggan. Agak-agak berapa minggu. Takkanlah sampai 4 minggu. Lamanya bincangan. Jadi benda ni mestilah logik lah. Mestilah logik, mestilah realistik lah. Mungkin kita ambil seminggu. Kemudian melakar. Okay, melakar kalau sini kamu dah bincang, melakar takkan minggu yang sama. Mestilah kan kita buat minggu kedua. Di mana buat cartagan ni, dia akan jadi bentuk tangga lah. Kamu boleh lihat dalam muka teks, muka surat. Muka surat 37 tu. Jadual 2.1 ada. Contoh cartagan bagi pembinaan projek. Ni dia. Seterusnya bila kita dah kita dah rancang, kita dah buat penjadualan, last sekali langkah yang terakhir ialah kita akan buat pengawalan, di mana pengawalan dilakukan sepanjang proses untuk menyiapkan projek, merangkumi pengawalan sumber, pengawalan kos, kualiti dan belanjawan. Di mana tujuan peringkat pengawalan adalah untuk memastikan yang pertama sekali semua aktiviti dikenal pasti dilakukan secara optimum. Contohnya kalau satu hari kamu buat produk, satu hari kamu target boleh hasilkan 10 produk. Jadi masa buat tu kita kena pastikan boleh capai target 10. Jangan kurang. Bila kurangnya dia akan melibatkan pembaziran lah. Yang kedua, semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Dan juga semua sumber yang diperlukan dikenal pasti. Di mana perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek. Maksudnya sekiranya terdapat kelemahan pada produk, jadi bila ada kelemahan kita terpaksa buat penambahbaikan. Jadi jadual tu kita kena ubahlah, kita kena adjust balik. Itu dia. Okay, baiklah. Sampai situ saja PDP kita. Okay, di mana kita dah belajar takrif projek reka bentuk. Kemudian kita dah belajar apa lagi? Langkah pengurusan projek reka bentuk, iaitu 3, perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. Okey. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa kelas akan datang. Okey, nanti jangan lupa like dan subscribe. Saya akan berikan tugasan nanti. Okey. Baiklah, terima kasih. Bye.